وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة، ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس، وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله إن الله كان توابا، 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. Ku meminta, ku bermanja, ku rindui, ku kasihi, ku sanjungi, ku agungi, di hatiku kau abadi. Astaghfirullah inna Allah kana tawwaba, 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 astaghfirullah
kadang-kadang tak rasa pun kita dengki dekat orang tu. Tetapi sebenarnya dengan pentakrifan sifat dengki, sebenarnya itulah dengki. Ingin satu nikmat hilang daripada orang lain, itu dah merupakan sifat dengki dia. Kalaulah kereta dia rosak, kalaulah keluarga dia bergaduh, maka Nabi kata apa? Nabi kata sifat hasad itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu. Adab adalah hiasan paling indah, peninggi diri dan juga maruah. Perkongsian bicara adab bersama Ustaz Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Iqbal yang digelar reformis menggunakan segenap ruang yang dimilikinya untuk mendorong umat Islam melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini bagi memastikan mereka bebas daripada belenggu kemunduran. Selain penulisan, Iqbal turut menggunakan syarahan sebagai wadah bagi menyampaikan idea dan pandangannya. Dalam syarahannya, beliau antara lain menegaskan peranan Islam sebagai agama dan falsafah undang-undang serta politik. Menurut Iqbal, syariat amat penting dilaksanakan kerana dengan syariatlah permasalahan sosial dapat diselesaikan. Iqbal turut mengecam ahli politik Muslim yang tidak berakhlak, ta'assub akan kuasa dan tidak memiliki pendirian yang mewakili umat Islam umumnya. Selain itu, Iqbal memberikan amaran bahawa sekulerisme berupaya mengancam dan menggugat asas kerohanian masyarakat Islam. Ucapan terpenting Muhammad Iqbal adalah berkaitan dengan penubuhan negara Islam. Dalam ucapan yang disampaikan di Allahabad pada 29 Disember 1930 itu, Iqbal sebagai Presiden Liga Muslim menegaskan penubuhan sebuah negara Islam demi kepentingan agama Islam dan ketenteraman negara India. Hal inilah yang menjadi asas bagi penubuhan negara Pakistan. Dalam siri kembarannya ke Mesir, Afghanistan, Iran dan Turki, Iqbal giat mempromosikan idea bagi mewujudkan kerjasama dan kesatuan politik Islam yang lebih meluas. Pensel makin lama kita guna makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosi. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan, tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Negeri Sembilan, 102.7. طفلا صبي قلبي وروحي فداك كما عشت والشوق بي أهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك بالغ العلا بكمالي كاشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصاله صلوا
قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفاض شوقي له وحل في أضلعي لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي ملكت قلبي فداك وأنرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sebagaimana sedia maklum, kita bertemu kembali untuk meneruskan lagi rancangan bicara adab pada kali ini, yang mana akan kita bicarakan mengenai kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dan insyaAllah akan terus lagi kita bawakan mengenai tajuk persahabatan yang masih lagi akan terus bersama-sama kita. Waktu ini di talian telah pun bersedia Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita ucapkan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi sudi bersama-sama untuk kita meneruskan lagi bicara kita pada kali ini. Dan insyaAllah katanya hari ini mungkin bagi siri terakhir ke Ustaz ya, dengan tajuk kita tentang persahabatan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, sebagai mulakan pertemuan kita pada kali ini, seperti biasa kita akan mulakan dahulu dengan bacaan doa majlis ta'lim. Jadi untuk itu kita serahkan kepada Ustaz untuk meneruskannya. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi keberkatan pada majlis kita pada malam ini. Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang benar dan Allah kembalikan ilmu yang telah kita pelajari, yang sedang kita pelajari dan akan kita pelajari ini di waktu kita memerlukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wa
والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan sedar tak sedar hari ini berjaya ataupun kita hampir mengkhatamkan kitab yang penuh barakah ini, kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bukanlah mengkhatamkan kitab yang kita banggakan, yang kita ingin canang-canangkan dan beri cerita kepada orang lain, tetapi yang penting bagaimana apa yang sudah kita pelajari itu mampu kita amalkan. Sebab itu doa yang kita baca tadi, kita baca Allahumma inna nuqaddimu ilaika, sehingga akhir kita doa kepada Allah, ya Allah, kami tinggalkan kepada Engkau apa yang telah kami pelajari, apa yang sedang kami pelajari, apa yang akan kami pelajari. Fahfazhu alaina, ya Allah, peliharalah ke atas diri kami dan kembalikan kepada kami ilmu yang kami pelajari waktu kami memerlukannya. Ini yang penting dalam pembelajaran kita menuntut ilmu untuk menuju kepada Allah. Kita bukan ada peperiksaan, tetapi kita ingin ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat buat kita. Maka sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita, Allah menciptakan hidup dan mati liyabluwakum, untuk menguji kamu, siapa yang di antara kamu yang baik amalnya. Maka kita dah sebut di pengajian bermula dari awal kitab ini, itulah dia permulaan kepada jalan hidayah adalah taat, pertengahannya adalah taat, dan di akhirnya adalah taat. Dan hasil daripada ilmu itu adalah beramal, dan hasil daripada amal itu adalah khasyah, takut kepada Allah. Itulah yang ingin dicapai bagi setiap orang yang diberi gelaran ataupun orang yang digelar sebagai hamba Allah. Dan yang ingin kita cuba capai dalam kehidupan kita bukanlah darjat tertinggi di sisi manusia, tetapi darjat tertinggi di sisi Allah. Apakah dia darjat tertinggi di sisi Allah? Itulah dia namanya darjat kehambaan. Maka kita usahakan dalam kita mempelajari ilmu, kita niatkan bukan sahaja ingin mendengar pengajian, mengisi masa lapang,
tetapi niatkan untuk beramal, niatkan supaya makin dekat diri dengan Allah dan menjadi jalan untuk kita semakin hampir menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat ridha Allah. Dalam doa yang telah kita bacakan setiap minggu, kita sebut apa? Kita niatkan belajar untuk nanti kita belajar dan mengajarkan. Kita mendapat ingatan, kita memberi peringatan untuk berpegang dengan kitabullah dan sunnahnya baginda Nabi. Untuk apa lagi? Untuk kita mendapat pahala. Dan yang paling besar apa? Ibtigha'a wajhillah. Kita mencari redha Allah dan mencari kedekatan kepada Allah. Yang kita inginkan adalah dekat. Kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sudah masuk ke halaman 172 di bahagian penutup daripada kitab yang penuh barakah ini. Pada minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang bagaimana kita menyempurnakan hak persahabatan, yang mana sahabat itu ada kategori-kategorinya, daripada yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang merupakan sahabat kami. Kesemua ini cara berinteraksinya berbeza. Sebab itu orang bila mana dia tidak mengetahui kategori orang-orang yang sedang dia bermuamalah dengannya, maka cara dia bermuamalah nanti kurang tepat, menjadikan natijahnya tidak sesempurna yang diinginkan. Jadi hari ini kita akan rangkumkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Mudah-mudahan, kenapa kita membaca penutupnya? Ustaz, penutup boleh baca sendiri. Kerana kita dah sebutkan pada permulaan pengajian, di permulaan kitab sebelum Bidayatul Hidayah, kita sebutkan apa? Yang kita cari dalam pengajian kita keberkatan. Maka keberkatan itu terhasil daripada beberapa perkara. Antaranya disebutkan 5 perkara hasilnya barakah daripada satu-satu majlis ataupun daripada satu-satu pengajian. Yang pertama, guru yang mengajar. Maka setiap orang kalau belajar, menjaga adab dan tata cara belajarnya dengan guru itu satu kewajipan, bukan pilihan. Yang kedua, murid. Ada kalanya gurunya datang pun bukanlah dia tu nak mengajar sangat, tetapi kerana kewajipannya dirinya mengajar. Maka ada kalanya barakah itu tidak ada pada guru, ada pada pelajar yang benar-benar ikhlas ingin mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu bila kita belajar tak boleh sangka buruk dengan sesiapa, kerana mungkin sahaja teman-teman yang sepengajian dengan kita, mereka itu yang Allah terima. Kadang-kadang mungkin guru menumpang berkatnya seorang murid. Maka tidaklah boleh seorang guru itu menyangka orang-orang di hadapannya itu orang-orang yang lemah, tidak punya ilmu, tak mengetahui dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kalanya muridnya tak barakah, gurunya tak barakah, tempatnya barakah. Sebab itu kita tengok pengajian-pengajian ilmu dilakukan di masjid, dilakukan di tempat-tempat yang sesuai untuk pengajian, bukan dibuat di tempat-tempat maksiat, kerana barakah yang ada pada tempat tersebut, apalagi dengan pengajian yang dijalankan. Yang ketiga, yang keempat adalah masa. Kita tengok waktu yang paling baik, contohnya orang mengaji ni apa? Antara maghrib dan isyak. Sebab itu antara masa yang paling perlu dijaga. Juga kalau orang nak menghafal Al-Quran, bila waktunya? Waktu pagi. Jadi setiap kita kena tahu masa-masa yang sesuai. Dan yang terakhir disebutkan apa dia? Keberkatan itu daripada kitab yang dibaca. Dan kita tak tahu di mana berkatnya kitab Bidayatul Hidayah ini kedudukannya. Maka sebab itu para guru kita, ataupun kalau kita belajar di pondok-pondok, pengajian-pengajian tradisional, maka tidak akan mereka meninggalkan walau satu perkataan daripada perkataan musannif, penulis. Kenapa? Kerana mungkin sahaja berkat kitab tersebut pada mungkin 1-2 perkataan yang kita rasa tak penting. Maka perlu untuk kita sama-sama mengambil penting pada semua aspek, kerana tujuan kita adalah ingin mendapat barakah daripada kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Baik,
Kita sambung perbahasan kita pada malam ini berbicara tentang bahagian penutup daripada kitab daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa yang telah aku sebutkan ini sudah cukup bagimu wahai anak muda, yakni orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Jadi sememangnya Bidayatul Hidayah ini buku yang sangat baik untuk dibaca oleh pemula-pemula yang ingin berjinak-jinak atau ingin belajar kepada ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nufus, kerana ia menyusun rutin harian bermula dari pagi sampailah seseorang itu tidur, dan juga bagaimana menjaga ahwal dan keadaan batin seseorang. Maka zahirnya pun disentuh, batinnya pun disentuh, supaya tidak ada yang mengatakan ilmu tasawuf ini hanya ilmu tentang dalaman. Tak, hasil daripada dalaman itu adalah amal. Maka sangat baik buku ini dijadikan bacaan bagi orang yang mula ingin mempelajari ilmu tasawuf. Ia sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Ni sebab tu namanya Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Maka kita dah sebutkan mulanya dengan apa? Dengan mentaati Allah. Mulanya dengan mentaati Allah. Kalau dalam perbahasan tasawuf, bila seseorang itu ingin mula menjalani perjalanan akhirat ataupun dipanggil salik, maka permulaannya itu dengan taubat. Jadi kalau kita dah belajar kitab ni, kita tengok banyak kurang kita, banyak salah kita, banyak silap kita, maka mulakanlah perjalanan kita itu dengan taubat, kembali kepada Allah. Maka cubalah engkau mengamalkannya. Kita kena azam. Bila dah khatam kitab ni, kena azam untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang kita dah belajar. Dan kitab ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Telah kita bicarakan dalam pengajian yang lalu, bermula daripada bangun tidur, kemudian berwuduk, pergi ke masjid, sembahyang tahiyatul masjid, disusun dengan rapi. Ini satu guideline yang baik bagi orang yang tidak punya jadual. Sebenarnya bila mana kita hidup, kita ada planner, jadual harian. Kita tengok kalau orang tu dia makin sibuk, maka jadualnya makin tersusun. Kan ada sampai ada setiausaha, ada planning, ada jadual. Kita mungkin jadual harian, jadual sebulan kita susun. Tapi orang yang lagi sibuk, jadual harian setiap masa. Pukul 8 kat sini, pukul 9 kat sini, pukul 10 kat sini. Dan kalau orang bertanya kepada mereka apa resepi kejayaan mereka, maka mereka kata waktu yang mereka sangat jaga. Bagaimana mereka menyusun masa agar masa tak tersisa. Maka macam itulah juga orang yang ingin kaya di akhirat, perlu menyusun masanya. Apa yang nak dilakukan paginya, petangnya, malam. Sebab itu orang-orang ni sekarang dah masuk ke bulan-bulan haji. Dah masuk bulan Zulqa'dah, sekarang bulan-bulan haji. Maka perkara yang perlu diambil berat, dititik beratkan oleh jemaah-jemaah yang pergi ke Mekah dan Madinah menunaikan ibadah haji. Nak buat haji lambat lagi. Nak buat haji nanti bila masuk 8 hari bulan Zulhijjah, barulah kita nak mulakan amal-amal haji. Namun keberadaan kita di kota Mekah dan Madinah jangan disia-siakan. Perlu kita buat, perlu kita susun. Apa kita nak buat di pagi hari, di petang hari, di malam hari, berapa banyak Al-Quran nak dibaca, berapa banyak solat nak dibuat. Solat-solat yang sudah menjadi rutin baginda Nabi kita laksanakan, qabliyah dan ba'diyah kita jaga, witirnya kita jaga, duhanya kita jaga. Nak ke masjid itu kita baca doa. Kenapa? Kerana di bumi Mekah ganjaran pahalanya 100,000. Maka jangan kita biarkan walau 1 inci pun daripada waktu kita berada di Mekah tidak melakukan amal. Namun kalaulah tidak kita punya plan,
kita tak punya jadual, maka kita akan merasakan kekosongan. Tak akan rasa tak tahu nak buat apa. Maka nanti berjalan, ulang shopping mall tu setiap hari. Sampai dah tahu, sampai kira boleh kerja kedai kita ni. Sebab banyak sangat kita dah pergi ke tempat-tempat tersebut. Maka perlu disusun jadual. Daripada bahagian pertama, kita tahu kita kena menyusun jadual harian kita untuk ibadah. Selain urusan jadual harian bekerja kita, urusan harian untuk ibadah kita kena buat. Dan cuba kita disiplinkan. Guru kami Syed Muhammad Amin bin Idrus, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan, sampaikan kita kena ajar diri. Ini mujahadah. Dalam perbahasan tasawuf yang kita bincang adalah mujahadah. Kita kena buat, kalaulah saya tak sembahyang qabliyah ba'diyah contohnya, maka saya kena sembahyang di malam hari 10 rakaat contohnya. Maka perkara itu akan memberatkan nafsu. Nafsu kata ni nanti kalau tak sembahyang qabliyah ba'diyah ni dia sembahyang lagi banyak. Itu nafsu. Jadi kalau tak kita buat macam tu, maka kemudian kita akan tewas dengan nafsu. Ini cara untuk kita lawan nafsu. Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Diajarkan kepada kita pula bagaimana meninggalkan maksiat dan penyakit-penyakit hati. Maka ada anggota 7 yang perlu kita jaga pada badan kita. Bermula daripada mata, telinga, mulut, kaki, tangan, perut, kemaluan. Semua itu perlu dijaga. Dan perkara-perkara berkaitan dengan penyakit batin, bermula dengan sifat riya, hasad, takabur dan sebagainya. Baik. Kemudian bahagian yang ketiga ada adab pergaulan dan persahabatan. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia dan menjaga hubungan dengan Allah. Ini perkara yang dititik beratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita tengok sedikit lagi sebelum kita berehat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, maka kitab ini dengan serba ringkas telah mengandungi semua adab-adab seorang hamba. Sebenarnya kalau kita berusaha sebaik mungkin beramal dengan kitab ini pun, sebenarnya itu satu kejayaan yang besar. Ada orang kata, alah Ustaz, tak sempoi lah, tak power lah Bidayatul Hidayah. Baca lah kitab pengawas. Yang ada pun kita tak daya. Yang ada pun kita jenuh. Maka kemudian disebutkan lagi apa? Baik dengan Allah Ta'ala maupun dengan makhluk. Kedua-dua hubungan dijelaskan di dalam kitab. Dengan salatnya, dengan puasanya, dan dengan manusia itu apa? Dengan bagaimana kita berhubungan, bersahabat, perkataan, kaki, tangan, semuanya itu diajarkan. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu, ni poin ni. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu dan engkau mendapati bahawa hatimu cenderung kepadanya dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya, maka ketahuilah bahawa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu dengan cahaya iman. Dan Allah telah melapangkan dada. Kalau kita suka apa yang dalam kitab, kita rasa nak buat, kita tak sabar-sabar nak ulang baca, maka sebenarnya ada cahaya-cahaya kebaikan dalam diri kita yang telah Allah limpahkan. Dan ketahuilah bahawasanya setelah bidayah, yakni permulaan, ini adalah nihayah. Inilah juga kesudahannya. Kesudahannya kita mampu taat, kita suka dan sebagainya. Dan di sana masih banyak lagi rahsia dan ilmu yang halus-halus serta yang dalam-dalam dan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni apa? Maka dalam ta'liqat kitab ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebutkan ilmu mukasyafah iaitu ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba setelah ia menghasilkan dan mengamalkan ilmu muamalah. Ni bila kita dah menjaga muamalah dengan manusia, menjaga muamalah dengan Allah dengan sebaiknya, maka barulah nanti akan dibuka pada kita pula ilmu mukasyafah yang merupakan pemberian daripada Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia nak mukasyafah je, muamalahnya tidak dijaga. Itu tak betul. Tapi kenalah bermula dari muamalah. Maka kemudian disebutkan lagi apa? Seperti yang telah kami sebutkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang paling agung. Al-Imam Al-Ghazali terkenal dirinya dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sebelum kita nak bincang kitab Ihya yang lagi besar, yang lagi dalam, yang lagi hebat, maka kita dalami dan cuba amalkan dahulu apa yang di dalam Bidayatul Hidayah. Maka hendaklah engkau menuntutnya. Maka kena belajar Ihya Ulumuddin, kena cuba baca, tak faham tanya pada guru dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dengan membaca apa yang ingin Imam Ghazali sampaikan di akhir kitabnya untuk kita jadikan sebagai panduan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi sebagaimana Ustaz sudah maklum, yang maklumkan kepada kita, kita akan sambung lagi selepas ini untuk kita mengakhiri pengajian kita mengenai persahabatan ini, dan kita nak berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Sekejap tak, jangan buat main-main Siti. Sibuk mak, masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi, nak cuci makeup sebelum solat lagi. Dah tahu masa tu terhad, carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu, sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Iji Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali lagi dalam pertemuan kita untuk kali ini mengenai pengajian kita dalam bicara adab untuk kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, dan kita masih lagi terus untuk membawakan tajuk mengenai persahabatan di akhir tajuk ini untuk kita bicarakan pada malam ini, dan insyaAllah kita akan terus kembali bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bagi meneruskan lagi pengajian kita untuk malam ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ridwan hafizahullah ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung perbahasan ataupun bicara kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dengan niat mudah-mudahan cahaya-cahaya dan juga keberkatan daripada penulis asalnya Al-Imam Al-Ghazali, juga daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, mengalir barakah mereka itu ke dalam diri-diri kita, sehingga Allah menghadiahkan taufiknya kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat dalam apa yang kita pelajari, ia bukan bicara tentang siapa yang lebih banyak menghabiskan kitab seumpamanya, tetapi ia bicara tentang siapa yang mampu mengamalkannya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pilih dan golongkan kita daripada orang-orang yang dapat mengamalkan apa yang telah dipesankan oleh para alim ulama kita, terutama Al-Imam Al-Ghazali, sehingga kita dapat nanti di akhirat berada di bawah lembayung kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itulah matlamat dalam pengajian kita yang tidak ada lain, bukan untuk mendabik dada kepada sesiapa,
bukan untuk menunjukkan diri kepada sesiapa tentang betapa bagusnya kita. Kita tidak ada apa-apa pun, melainkan hanya seorang hamba yang perlu menyempurnakan perhambaannya kepada Allah. Kita tak punya apa-apa, bahkan diri kita sendiri milik Allah. Kalaulah diri kita sendiri milik Allah, bagaimana ingin mengaku apa yang ada di sekeliling kita milik kita? Ini satu perkara yang sangat ajaib bagi orang yang tidak mengenal hakikat ini. Sebab itu, untuk mengenal Allah, perlu mengenal siapa kita. Kalau tidak kita mengenal siapa kita, bagaimana mungkin kita mampu untuk mengaku bahawasanya kita adalah hamba dan Allah adalah pencipta dan Tuhan kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca kitab ini, Allah bukakan pintu hidayah buat diri kita dan juga ahli keluarga kita, serta sahabat-sahabat kita, serta seluruh manusia yang berada di dunia. Baik, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tetapi seandainya engkau mendapati dirimu merasa berat melaksanakan segala amalan yang disebutkan di dalam kitab. Tadi kita dah sebutkan, kalau kita rasa ringan, maka maknanya ada kebaikan. Sebab apa? Semua dalam ni semua yang dibenci oleh nafsu. Yang kita belajar ni semua nafsu tak suka. Jadi bila kita suka untuk buat, maka itu tanda yang baik. Bukanlah nanti ada orang kata, suka hati pula Imam Ghazali ni. Dia pula nak hukum pula siapa yang tak suka kitab dia ni jahat, siapa yang suka kitab dia ni baik. Bukan macam tu. Ni bahaya orang yang membaca, tiba-tiba dia baca muka surat Las contohnya kan. Dia kata, tengok ni, Imam Ghazali ni macam-macam lah dia cakap yang tak baik. Maka ni pesanan kita juga, jaga diri kita, lidah kita daripada sewenang-wenang ni membicarakan tentang orang lain, apalagi ulama. Maka bukanlah bila kita dah baca daripada awal kita faham, bukan itu makna Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali, sebab apa dia sebut macam tu? Kerana semua yang dia sebut adalah perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Maka ketika kamu suka melakukan, itu satu petanda yang baik. Tapi kalau kamu rasa berat melaksanakan segala amalan yang disebutkan di dalam kitab ini, dan engkau tidak mahu mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu, dan engkau berkata di dalam hatimu, apakah faedahnya aku belajar ilmu ini, yakni ilmu tasawuf. Ada orang macam tu, dia rasa buat apa belajar ilmu tasawuf ni, tak apa-apa, macam-macam. Maka Imam Ghazali telah sebutkan, apakah kalaulah engkau berkata dalam hatimu, apakah faedahnya aku belajar ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, terutama bila aku hendak duduk bersama dengan para ulama? Bilakah ilmu ini akan dapat menjadikan aku mendahului ilmu kawan-kawan yang sebaya denganku? Dan bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku di majlis menteri-menteri atau orang-orang terkemuka, sehingga aku mendapat pemberian gaji dan kedudukan dalam mentadbir harta wakaf dan perolehan pangkat sebagai fadil. Kalau orang bahasa mudah ni, kalau orang nak sebut kata, orang mengaji tasawuf ni tak popular lah. Yang jadi popular ni kalau dia orang-orang, contohnya kita belajar syariah, maka boleh jadi qadi, boleh jadi ketua bahagian zakat, waqaf. Tapi kalau mengaji ilmu tasawuf nak jadi apa? Akan nak jadi menteri contohnya. Maka pemikiran ini bukan ada sekarang. Pada zaman Imam Ghazali pun orang dah fikir macam ni dah. Sebab apa? Sebab ini penyakit hati yang sentiasa ada. Dia bukannya berubah macam perubahan pembangunan yang ada di dunia kita, tapi ia penyakit yang berterusan. Dan semakin orang kurang beramal, penyakit tersebut akan lebih merebak. Kalau begitu keadaan, kalau kita orang yang fikir macam itu, maka hendaklah engkau mengetahui bahawa syaitan telah berhasil menyesatkan engkau dan melupakan engkau akan tempat kembalimu di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u, Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu ingatan
ayat yang cukup jelas daripada Allah. Allah kata apa? Nanti hari akhirat ni apa? Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Bagaimana nak dapatkan hati yang sejahtera? Itulah dia dengan tazkiyatun nufus, membersihkan diri, dan itu ada pada pembelajaran ilmu tasawuf. Ataupun orang tak nak nama tasawuf, ilmu akhlak. Kalau tak nak ilmu akhlak, ilmu membersihkan diri, tazkiyatun nufus, semuanya boleh, tak ada masalah. Yang penting bukan pada nama ni, tetapi pada inti yang akan dipelajari di dalamnya. Maka cari olehmu akan syaitan yang seumpama denganmu, yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan bahawa ia dapat memberi manfaat akan dikau, kepada apa-apa yang engkau cita-citakan itu. Dan ketahuilah bahawa kedudukanmu sebenarnya tidak akan tenang di kawasanmu sendiri, apakah lagi di daerah atau negerimu. Kemudian, dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapat kesenangan dunia, maka akan terluput bagimu segala kerajaan yang kekal abadi di negeri akhirat di sisi Tuhan sekalian alam. Maka ini kita kena jaga. Jadi kita kena muhasabah diri kita dengan amal-amal yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita lihat apa kecenderungan kita. Kalau kecenderungan kita kepada apa yang disebut oleh Imam Ghazali, itu satu perkara yang baik. Tapi kalau kecenderungan kita sebaliknya, maka kita kena lihat di mana yang kita salah. Kalau tak mampu lihat sendiri, carilah. Itu je pesanan kita. Ustaz, macam mana nak tengok Ustaz? Saya tak reti lah. Cari guru. Maka para guru mereka mampu melihat. Kenapa? Kerana mereka sudah melalui perjalanan. Guru macam mana nak cari? Guru murabbi. Guru murabbi yang akan membawa kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada malam ini, di akhir tadi adalah perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Dan kalau kita tengok di bawah buku tersebut, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebutkan terjemahan ini dah diselesaikan pada 16 Rabiul Awal tahun 1414. Kita sekarang 1444. Maknanya sudah 30 tahun yang lalu. Pada tahun 1993. Pukul 11.30 pagi di Zawiyah Ghazaliyah di Masjid Jami' Bani Umayyah, Syria. Maka kita tengok di halaman 180 sedikit daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau orang ingin memulakan perjalanan hidayah ni, apa yang mesti dimulakan? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, ini sebenarnya disebut di permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Namun diulang lagi supaya kita dapat mengingat apa yang telah dipesan di awal. Kata beliau, dan jika engkau bertanya apakah langkah permulaan yang mesti diikuti dalam usaha menuju jalan hidayah, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah menyempurnakan takwa yang zahir, dan kesudahannya ialah mencapai takwa yang batin. Jadi kena bertakwa, takut pada Allah bukan hanya di luar tetapi di dalam. Bukan hanya bila di hadapan manusia kita nampak orang yang paling warak, tetapi bila kita bersendirian, kita seumpama tidak hidup, dan kita tidak hidup bersama Tuhan. Maksudnya kita tak merasakan bila kita sendirian Allah melihat. Tetapi bila berada dalam ramai, maka kita rasa kita sentiasa diperhatikan. Orang yang memulakan perjalanan hidayah, maka perlu menyempurnakan takwa yang zahir dan batin. Kerana syurga tidak dapat dicapai kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk
kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah melaksanakan taat, dan yang kedua adalah menjauhi maksiat. Maka disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, saya sebutkan kedua-dua bahagian dengan serba ringkas. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di Muqaddimah Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, sempurna pembacaan kita di dalam kitab yang penuh keberkatan ini, kitab Bidayatul Hidayah, yang kita harapkan keberkatan daripadanya. Dan kepada semua yang mendengarnya, bukan bermakna bila kita dah khatam kitab ini, selesai, kitab ni letak kat lemari, nantilah bila-bila pula ada pengajian baru nak ambil. Tetapi kita perlu jadikan bacaan harian kita, dan kita tanda bila kita dah mampu melakukannya. Para ulama, mereka cuba beramal dengan semua dalam kitab Bidayatul Hidayah ini daripada mula sehingga akhir, dan mereka memang menjadikan ia satu kelaziman, kewajipan bagi mereka untuk melazimi apa yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bagi mengakhiri pengajian kita, dan supaya majlis kita ini mendapat keberkatannya, supaya bersambung barakahnya kepada ulama demi ulama sehingga Al-Imam Al-Ghazali, maka kita bacakan sedikit daripada, ataupun kita bacakan sanad kitab ini. Maka Al-Faqir, saya sendiri telah mendapat ijazah secara umum daripada penterjemah kitab ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, yang mana bermazhab Syafi'i dan tarikahnya adalah Asyazuli, gelarannya Al-Maliki. Beliau telah meriwayatkan kitab ini daripada gurunya, namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Dan Syekh Yasin Al-Fadani mengambil dari gurunya Syekh Muhammad Ma'sum bin Ahmad Al-Lasimi, dan Syekh Muhammad Ma'sum mengambil daripada Syekh Waliullah Abi Imran Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani, yang mana beliau mengambil daripada Syekh yang muammar, yang panjang umurnya, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki. Dan beliau mengambil daripada Syekh Al-Muammar Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Falimbani. Dan beliau mengambil daripada Sayyid Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau mengambil daripada Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, dan Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhali, dan Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shili, dan Sayyid Umar bin Abdul Rahman Aidi. Dan keempat-empat yang nama disebutkan tadi mengambil daripada Syekh Samsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili, dan beliau mengambil daripada Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Syekh Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Amin, dan beliau meriwayatkan daripada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Isa bin An-Najjar, dan beliau mengambil daripada Syekh Jalaluddin Ibn Mulaqqin, dan beliau mengambil daripada Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Hamad At-Tanuhi, dan Syekh Abu Isa Ibrahim mengambil daripada Syekh Sulaiman bin Hamzah. Beliau mengambil daripada Syekh Umar bin Karam Ad-Dinawari, dan beliau mengambil daripada Syekh Abdul Khalid bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf, dan Syekh Abdul Khalid mengambil daripada pengarangnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam silsilah kita, kalau daripada saya kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sehingga kepada Al-Imam Al-Ghazali, kesemuanya sebanyak 19 orang. Jadi 19 orang sampai kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan
dengan kita membaca rantaian sanad tersebut dan menyambungkannya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bersambunglah keberkatan-keberkatan tersebut kepada diri kita dan dapat kita Allah jadikan daripada orang-orang yang sentiasa dapat mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada himpunan pengajian kita pada malam ini dan pada malam-malam sebelumnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas pengajian kita yang telah pun kita sama-sama khatamkan pada malam ini dengan tajuk yang kita bawakan menerusi kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dan sebagaimana Ustaz maklumkan tadi, semoga ia memberikan manfaat untuk kita dan keberkatan darinya. Dan insyaAllah pastinya akan kita kembali bersama dengan Ustaz untuk pengajian baru nanti Ustaz ya. InsyaAllah kita nantikan bersama-sama Ustaz untuk kita sambung lagi dalam bicara kita yang akan datang untuk rancangan bicara adab. Jadi untuk itu terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah ada rezeki, ada pertemuan lain dapat kita bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga untuk anda, terima kasih sudi bersama-sama kami dan insyaAllah kita akan bersama lagi dalam pertemuan kita untuk akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil Adha kali ini Aidil Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Halo, jiran sebelah. Masuk rumah baru ke tu? Mesti beli Ella Furniture tau. Rumah saya pun semuanya Ella Furniture. Ada lebih 200 warna dengan fabrik anti cakar dan anti kotor untuk dipilih. Boleh sesuai padan dengan warna dinding rumah. Ramai artis Malaysia pakai Ella Furniture. Pergi je Facebook Ella Furniture Malaysia dan tengok live diorang. Atau layari ellafurniture.com.my. Ella Furniture. Tak pernah tak cantik.